Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Harenti Jimetusen. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo UTB. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masnah bersabda menekankan kemahiran dan menaik taraf pengetahuan polis wanita perlu dipertingkatkan di sebalik keupayaannya melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-9 UTB. Bertemakan ke arah masa depan hijau dan mampan, pertemuan kreativiti dan inovasi, Pesta Konvo diadakan sempena Majlis Convocation UTB. Majlis berlangsung di fasa 3 bangunan Fakulti Kejuruteraan UTB. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, selaku pemangku Menteri Pendidikan, dan Datin Paduka Profesor Dr. Daeng Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sukacita saya merasmikan Pesta Konvo ke-9 Universiti Teknologi Brunei. Tema Pesta Konvo mengetengahkan komitmen UTB terhadap tanggungjawab alam sekitar. Pameran mengetengahkan 5 projek pelajar menggabungkan kreativiti dengan penyelesaian lestari, antaranya projek Sustainable Refurbishment of Existing Buildings, Water Conservation dan projek Tanah Maju. Persembahan kebudayaan oleh kelab-kelab pelajar universiti memeriahkan lagi pameran. Kemajuan teknologi simulasi dalam kejuruteraan alam sekitar juga diketengahkan. Pameran ASEAN Traditional Textile menampilkan fabrik yang mampan dari negara-negara ASEAN dan Timur Leste. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima pasambah bertemakan Map of Brunei daripada Majlis Perwakilan Pelajar UTB.
Pesta Konvo menegaskan semula peranan UTB dalam membentuk masa depan lestari dan inovatif. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masnah binti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri selaku Komandan Polis Wanita bersabda menekankan di sebalik keupayaan polis wanita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk mencapai visi dan misi pasukan demi keselamatan negara, kemahiran dan manektaraf pengetahuan perlu dipertingkatkan lagi melalui pembangunan kapasiti seperti mengikuti berbagai kursus dan latihan yang berkaitan dengan kepolisan demi untuk menangani bermacam jenayah yang pada masa kini semakin kompleks dan canggih. Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada majlis sambutan Jubli Emas Penubuhan Polis Wanita Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Bankuet Mes Pegawai Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadong. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis di Raja Brunei. Pada masa ini, beberapa jawatan penting dalam pasukan polis di Raja Brunei juga disandang oleh polis wanita. Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima pesambah. Yang Teramat Mulia bersabda menggariskan sehingga kini penglibatan polis wanita dalam tugas-tugas kepolisan terus berkembang secara progresif selaras dengan aspirasi negara. Kepada polis wanita yang sedang berkhidmat, saya menyuruh untuk mereka terus menjalankan tugas dengan gigih, amanah dan memiliki semangat berpasukan tinggi bagi meningkatkan lagi imej polis di mata masyarakat. Disiplin menjadi teras dan tiang kejayaan dalam berpasukan dan harus dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan komitmen yang tinggi. Saya tidak lupa juga untuk menzahirkan penghargaan kepada mantan polis wanita. Jasa-jasa dan sumbangan mereka akan dikenang. Mereka sedikit sebanyak telah menjadi sumber inspirasi kepada generasi masa kini. Doa selamat dibacakan oleh Inspektor Percubaan Haji Muhammad Bazli bin Haji Muhammad Amin Cek. Sepanjang 5 dekad penubuhannya, polis wanita telah melalui transformasi. Sambutan Jubli Emas merupakan pencapaian bersejarah bagi polis wanita. Negara Brunei Darussalam berusaha membina pendekatan inklusif bagi memastikan semua masyarakat dan komuniti di rantau ini memainkan peranan penting dalam pengurusan bencana. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pelabuhan Muara memainkan peranan penting dalam memudahkan perdagangan antara rantau ini dengan Barat China melalui koridor darat lautan antarabangsa, meningkatkan kesaling hubungan dan integrasi ekonomi dengan pelan memperluaskan Muara Port Company bagi terminal kontena muara dan produktiviti pengendalian pelabuhan yang efisien yang akan dapat mempermudahkan pertumbuhan yang dijangkakan dalam import dan ekspor kargo dari pembangunan perdagangan tempatan dan antarabangsa hasil platform tersebut. Di samping itu, terminal tambahan juga akan dapat mempermudahkan kapal-kapal lebih besar pada kapasiti 2 kali ganda. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa majlis peletakan batu asas projek tambahan terminal kontena muara petang tadi. As part of the expansion plan, a proposed area of 3.62 hectares is allocated for a new port trade zone.
or PTZ for short, within the extended container terminal. This PTZ will streamline importing, production, and exporting processes, boosting international trade and supporting Muara Port's operation. This initiative will drive economic growth through enhancement of export-oriented industrialization and promotion of sector diversification and employment growth to the economy. Peletakan batu asas disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Pengeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dan Perwakilan dari Kerajaan Guangxi, China. Rantau ASEAN perlu berdaya tahan dengan infrastruktur yang kukuh, sistem amaran awal dan jaringan sosial yang kuat merangkumi semua lapisan masyarakat untuk saling bekerjasama. Dalam hal ini, dialog dasar strategik ASEAN mengenai pengurusan bencana memainkan peranan yang penting di dalam penyediaan program kerja ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response 2026-2030 yang akan dijadikan panduan bagi ASEAN dalam meningkatkan tahap dan kualiti pengurusan bencana serantau untuk menjadi sebagai peneraju antarabangsa dalam pengurusan bencana. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, menekankan perkara tersebut semasa menghadiri Dialog Dasar Strategik ASEAN mengenai pengurusan bencana SPDDM 2024 yang diadakan di Republik Singapura bermula 22 Ogos lalu. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga mengongsikan komitmen dan usaha negara Brunei Darussalam dalam persediaan menghadapi bencana, tindak balas, pemulihan dan kerjasama serantau di antara negara Brunei Darussalam dengan negara-negara anggota ASEAN, terutama dalam menghadapi cabaran-cabaran masa hadapan termasuk perubahan iklim. Ini termasuk usaha negara Brunei Darussalam dalam membina pendekatan yang inklusif bagi memastikan semua masyarakat dan komuniti di rantau ini termasuk wanita, kanak-kanak dan masyarakat yang tinggal di pedalaman turut sama dilibatkan dalam sama-sama memainkan peranan penting dalam pengurusan bencana. SPDDM tahun ini membawa tema It Takes a Village Inclusive Approaches to Enhance Disaster Resilience yang membincangkan mengenai idea-idea jangka masa panjang untuk memperkukuhkan penglibatan komuniti dalam meningkatkan ketahanan bencana di rantau ASEAN melalui pendekatan pelbagai aspek. Tema tersebut juga menyokong tema negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management dan ASEAN Committee on Disaster Management yang akan diadakan di negara Brunei Darussalam pada tahun ini, iaitu Building a Resilient ASEAN Through Inclusive and Sustainable Disaster Recovery. Dialog dihadiri oleh Menteri-Menteri Pengurusan Bencana, Setiausaha Agung ASEAN, Ketua-Ketua Badan-Badan Organisasi Antarabangsa dan Ketua-Ketua Organisasi Pengurusan Bencana di negara-negara anggota ASEAN. Negara Brunei Darussalam komited meningkatkan sokongan penjagaan melalui inisiatif seperti Elaun Penyedia Penjagaan yang diperkenalkan pada Oktober 2021. Inisiatif tersebut bertujuan meringankan tanggungjawab penjaga, memastikan kualiti penjagaan yang lebih tinggi untuk mereka yang memerlukan.
Ketika menyampaikan ucapan melalui video semasa sidang kemuncak pemimpin wanita ASEAN kali ketiga di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Lao, Menteri Pendidikan menekankan kepentingan melabur dalam infrastruktur perkhidmatan penjagaan sosial termasuk pembangunan rangka kerja seperti Rangka Kerja Komprehensif ASEAN mengenai ekonomi penjagaan untuk mengurangkan kerja tanpa gaji. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haja Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh juga berkata kepentingan mengiktiraf wanita dalam ekonomi penjagaan, keperluan dalam mengiktiraf sumbangan dan potensi mereka adalah penting bagi membina ASEAN yang lebih kukuh, lebih penyayang, produktif dan mampan. Menteri Pendidikan turut merakamkan penghargaan atas sokongan berterusan terhadap Rangka Kerja Komprehensif ASEAN mengenai ekonomi penjagaan yang dirangka semasa negara Brunei Darussalam mempengerusikan ASEAN pada tahun 2021 dan mengalalukan kemajuan ke arah deklarasi ASEAN mengenai memperkukuh ekonomi penjagaan dan memupuk daya tahan ke arah komuniti ASEAN pasca 2025. Sidang kemuncak bertemakan memperkukuh ekonomi penjagaan dan daya tahan ke arah komuniti ASEAN pasca 2025 menekankan peranan penting, potensi dan kekuatan pemimpin wanita dan semua wanita seluruh ASEAN dalam membentuk masa depan rantau ini. Sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Jepun, Kedutaan Jepun dan Yayasan Jepun menganjurkan Pesta Makanan Jepun buat julung kalinya. Perasmiannya diadakan pagi tadi di sebuah kompleks membeli belah di Jalan Utama Salam Bigar. Pesta makanan tersebut disempurnakan oleh Tuan Suda Atsushi, kuasa usaha sementara Kedutaan Jepun di negara ini. 23 pengusaha tempatan dan luar negara menampilkan produk keluaran Jepun. Pesta diadakan selama 2 hari sehingga esok. Pelbagai aktiviti disusun bagi memeriahkan program cabaran larian Sejarah Brunei 2024, Anjuran Pusat Sejarah Brunei. Diadakan dengan kerjasama Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei, acara berlangsung petang tadi di Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan. Disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, antara aktiviti yang diadakan termasuk pertandingan e-sports, pameran kereta sahabat Mercedes-Benz Darussalam, permainan go-kart serta gerai makanan dan minuman. Ramai dialalukan datang memeriahkan program yang berlangsung sehingga pukul 10 malam ini dan akan disambung esok mulai 6.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Dua warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Penahanan dibuat susulan operasi kawat yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Bandar Seri Begawan. Operasi menyasarkan bilik-bilik sewa di Mukim Pengkalan Batu dan sebuah kedai di Mukim Gadung B. Seorang daripada warga negara asing berkenaan dipercayai tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh dan bekerja bukan dengan majikan asal. Manakala seorang lagi warga negara asing dipercayai bekerja tidak mengikut apa yang tercatat di dalam pasport. Kerja-kerja penyelarasan injap bagi tangki simpanan rancangan perumahan negara RPN Lugu baru dijalankan sehingga 26 Ogos ini. Kerja-kerja penyelarasan tersebut bermula pukul 9 pagi hingga 11 pagi dan 2 petang hingga 4 petang. Kawasan terlibat iaitu RPN Lugu dan sekitarnya akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123.
Kejohanan Golf Sempena Kongres Persatuan Bahan Ukur Pasifik PAQS 2024 tak ulang tahun Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek Negara Brunei Darussalam Puja ke-40 berlangsung pagi tadi di Kelab Golf Pantai Mentiri. 76 peserta dari dalam dan luar negara menyertai kejohanan yang mempertandingkan 6 kategori. Juara kategori overall Muhammad Irwan Haji Abdul Hamid. Kategori Division A pula dibenangi oleh Haswandi Haji Paun. Division B dijuarai oleh Yang Ranwi, sementara Haji Zulraimi Johari memenangi Division C. Manakala kategori senior dibenangi oleh Datuk Paduka Sheikh Adnan Sheikh Muhammad sambil Aminuddin Yahya menjuarai piala PAQS. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pasukan e-sport negara Brunei Darussalam Ketemasya Sukan Malaysia Sukma kali ke-21 di Kuching, Sarawak berjaya meraih pingat emas melalui acara PUBG Mobile. 5 atlet negara bimbingan jurulatih pasukan e-sport menumpaskan 13 buah negeri Malaysia dalam 20 pusingan selama 4 hari pertandingan. Tempat kedua diraih oleh negeri Johor, manakala negeri Selangor di tempat ketiga. Kontingen negara ke Sukma kali ke-21 telah berjaya meraih 2 pingat emas melalui sukan wushu dan e-sport, 2 pingat perak melalui sukan karate dan 3 pingat gangsa masing-masing melalui sukan wushu, karate dan taekwondo. Pasukan Brunei DPMM FC meneruskan saingan Liga Perdana Singapura lewat petang tadi. Beraksi di Stadium Jalan Besar Singapura, perlawanan berkesudahan Brunei DPMM FC 4 dan Geylang International 2.